Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Leluhur's Podcast with me, Bilal. And me, Ahyad. Macam biasa, macam episod-episod sebelum ni, Okay. kita ni akan cakap pasal isu-isu, masalah-masalah yang berkaitan dengan Penuntut ilmu dan scene ilmu tu secara umumnya lah. Okay. So, Ahyad, apa khabar? Alhamdulillah. So for episod 3, minta maaf sebab kami skip 1 minggu kirakan. Sibuk ah? Sibuk dengan Raya Haji Aidil Adha. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Terlambat rasanya. Mungkin masa masa podcast ini diupload habis memang sudah. Kau pun habis. So habis sudah. Kau pun habis. Tapi ya, so ni baru sambung balik lah episod 3 selepas seminggu berehat, berehat raya maksudnya. Alhamdulillah. Banyak makan daging, tulang rusuk. Apa tu namanya? Tulang rusuk. Tulang rusuk kiri. Bukan. Tulang rusuk kiri dan kanan bagi kerabau dan kambing telah dimakan. Alhamdulillah kita ni dibagi kesempatan lah Yes. untuk menyambut Hari Raya Aidil Adha Iya. yang merupakan Hari Raya yang kedua. Apa ni, radio kah? Macam di radio sudah. Okay. Ada berlatih. Okay. Okay. Apa dah Batah kita jumpa ni? Ya tentu. Banyak sebenarnya yang berlaku dalam minggu lepas ni. Awal seminggu bah. Seminggu tadi dah berbual dan berborak. So selama seminggu tu banyaklah sebenarnya yang berlaku. Selain hari raya dan menyembelih kerabau dan kambing, Banyak lagi lah. banyak je berlaku dalam kehidupan masing-masing lah. Masalah masing-masing. Masalah masing-masing. Masing-masing tanggung. Okay. Okay. So apa cerita kita ni kali ni? Tapi arah episod 2 kan sebelum ni kan, maybe tadi recap kali sikit lah. Okay. Maybe episod 2 tu sekarang antara episod yang paling panjang. Yes. Kan 1 jam 19 minit. Antara episod yang paling panjang lah setakat ni. Yes. Pasal 2 episod baru. So memang salah satu panjang, salah satu pendek lah. Untuk balance. Untuk balance. Dan in terms of response yang didapati untuk episod 2, ini kurang sikit lah daripada episod 1. Ada beberapa kemungkinan lah. Mungkin sebab tajuknya tu kurang lebih hampir-hampir je masih. Hampir dengan episod yang pertama. Ya. So ia masih dalam satu teritori yang sama. Sebab satu lagi terlalu panjang lah. Yes. Dan ada orang mendengar. Tapi ya, anyhow, Alhamdulillah tadi masuk episod 3 sudah. Mungkin episod 3 ni tadi akan mengubah sikit hala tujuan percakapan kita ni. Sebelum ni kita ni bincang sebab pasal traditional, modern, artinya the education system itulah sendiri kan itself. Jadi ni minggu ni tadi mungkin akan berubah sedikit dia punya hala tujuannya, berubah sikit dia punya apa tu namanya area kali perbincangan kita ni tu. Okay, macam tu lah. Lurus tu. Layan. 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 Okay. So rasanya baru-baru ni lah. Ya. Baru-baru ni kedai aku ada mendengar beberapa perbincangan. Berijap. Dan perkara ini bukan perkara yang baru. Ya. Perbincangannya di antara bukan di antara, berkisar. Berkisar mengenai kebenaran yang terdapat di dalam agama kita ni. Okay. Sama ada pendalilan, penghujahan apa tu kan. Hanya terdiri ataupun hanya dapat berdasarkan oleh Quran dan As-Sunnah saja. Sekejap. Tani cuba dissect dulu isu tu. Faham soalannya tu? Itu tu. Artinya macam macam bergulut. Basically, adakah kebenaran itu hanya dapat dicapai oleh Quran dan Sunnah sahaja? Kan? Yes. Sehingga orang yang menggunakan selain daripada Quran dan Sunnah untuk mencapai kepada kebenaran tertolak secara sama sekali. Cuma tu. Kan? Itu silap. Total. Artinya mesti jua ada macam mana? Mesti jua melalui Quran Sunnah tu. Kan? Yang mana ni menimbulkan persoalan baru lagi kan. Which is, kalau sekiranya kita ni mengatakan bahawa kebenaran itu semata-mata daripada Quran Sunnah sahaja pada asalnya, then macam mana kita ni akan mensabitkan lagi ataupun sebelum itu
kebenaran Quran dan Sunnah itu sendiri. Yes. Kan? Meaning to say, kalau tahu orang itu berhujah mensabitkan kebenaran dengan Quran dan Sunnah, yes, so orang boleh tanya balik. Macam kau tahu Quran sama Sunnah itu lurusnya. Ya. So kita ni kan buktikan dengan apa? Adakah Quran dan Sunnah sendiri juga kan? Kalau macam itu, macam berpusing. Ya, macam berulang-ulang. Artinya kan? Contohnya macam kalau kita ni berhujah dengan orang yang indah percayalah dengan Quran dan Sunnah in the first place. Sekali kita ni berhujah dengan Quran dan Sunnah akan kebenaran agama kita ni kan, ataupun sesuatu lah yang berkaitan dengan realiti, dengan hakikat realiti. Sekali orang itu berdasarkan kepada kepercayaannya yang ia indah percaya kepada Quran dan Sunnah ataupun alum, ia akan mempertanyakan balik kan, which is okay, kamu menjustify kamu punya dakwaan dengan kitab ani, Quran, dan perkataan orang ani, which is sunnah Nabi SAW. Tapi cuma kau akan justify yang kami mesti tunduk kepada Quran, kitab yang kau anggap dakwah sebagai benar, dan sunnah, perkataan-perkataan dan perbuatan dan segala peninggalan yang diambil daripada orang yang kamu dakwa as utusan Tuhan. Sekali melepas itu tadi menggunakan lagi contohnya ayat Quran lagi, sebab dalam Quran mengatakan sekian. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul contohnya. Orang itu kan tanya balik. Ya, okay, dalam Quran ada cuma tu, tapi apa yang buktikan bahawa ini benar kalamullah? Datangkan lagi. Dia tentang ayat lain lagi dan lain kan, yang mana yang indah akan menjawab soalan itu. Artinya ia akan sentiasa berpusing lah, berulang dan indah mau habis. Jadi ini membawa tadi kepada satu persoalan. Cuma tu, then macam mana kita ni sampai kepada kebenaran itu dalam kerangka agama kita ni, agama Islam. Satu, artinya sebagai seorang Muslim, kita ni kan mau tahu apa realiti dan kebenaran itu kan. Kita ni mau tahu mana yang benar, mana yang salah. Malah konsep benar, al-haq itu satu konsep yang sangat dititik beratkan oleh agama kita ni sendiri. Artinya kita ni dituntut oleh agama kita ni sendiri, oleh syarak, untuk mengetahui dan membezakan mana yang hak dan mana yang batil. Malah datang banyak nas yang mensifatkan Islam dan syarak ni sebagai agama yang hak, agama yang benar. Jadi di sana ada tuntutan untuk kita ni mencari dan menuntut apa realiti dan apa kebenaran itu. Bila mana kita ni mengatakan cuma tu, ia membawa tadi kepada persoalan seterusnya lagi, iaitu kalau cuma tu, cuma mana kita ni sampai kepada kebenaran kan? Jadi ada sebagian umat Islam macam yang disebutkan tadi, diorang fikir semua perkara hanya berpusat arah nas Quran dan Sunnah sahaja, sehingga kan kalau orang tu berhujah dengan contohnya bukti rasional, contohnya logik akal, ditolak secara langsung. Satu, artinya ditolak entahlah mana Quran Sunnahnya, Sedangkan kalau kita lihat secara traditionally kan, ulama kita ni tadi akan melihat yang malah contohnya kalau tadi buka mana-mana kitab akidah yang asas lah, contohnya kitab-kitab Imam Sanusi, Ummul Barahin contohnya, hatta kitab-kitab Imam Ghazali yang lebih advance macam Al-Iqtisad contohnya, Tahafutil Falasifah contohnya, tadi akan dapati tidak ada satu pun ayat Quran yang disebutkan dalam itu. Ataupun malah kalaupun ada hanya minimum lah, hanya minimal, dan bukan pada maqam ataupun bukan pada tempat untuk berhujah. Contohnya disebutkan dalam muqaddimah itu biasa, ataupun dalam penutup itu biasa. Tapi secara umumnya muntani kira berapa ayat Quran yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah asas atau yang ditulis ulama kita ni, minimum berhabis. Malah ia bermain dengan dalil-dalil hujah-hujah rasional ataupun dalil-dalil akal. Jadi ada kata ni kan mengatakan yang ulama kita ni dulu tu termasuk siapa ulama tadi dulu tu? Imam Ash'ari, Imam Juwaini, Imam Baqillani, Imam Ghazali, Imam Sanusi, Taftazani, Iji, Razi, Syahrastani dan sebagainya, ramailah. Diorang semua
indah memakai metodologi Islam kan. Kalau kita ni mendefinisikan metodologi Islam itu sebagai Quran Sunnah sahaja. Hanya Quran dan Sunnah. Yes. So ini menariknya dalam perbincangan falsafah digelar sebagai epistemologi. Artinya secara apa tu namanya? Itu tu bahasa advance dan bahasa akademiknya ialah tu epistemologi. Artinya perbincangan mengenai ilmu pengetahuan. Maksudnya kebenaran atau macam mana memperolehi kebenaran. Yes, macam mana kita ni sampai kepada kebenaran dan apa sumber-sumber ilmu pengetahuan itu untuk kita ni sampai kepada kebenaran. Artinya basically soalan-soalan yang berkaitan dengan apa maksud tahu dan macam mana kita ni tahu yang kita ni itu tahu, contohnya. Macam mana kita ni tahu apa yang kita ni tahu itu benar kah salah. Apa kita dipakai untuk justify tadi punya knowledge. Dan itu semua menjadi satu perbincangan khusus dalam ilmu falsafah yang dinamakan sebagai bahasa akademiknya epistemologi. Dalam banarnya dalam tani punya turas memang ada benda tu digelar sebagai nazariyatul ma'rifah, teori pengetahuan. Dia kalau tadi buka contohnya kitab-kitab akidah, kitab-kitab usul fikih, artinya perbincangan mengenai ma'rifah ataupun al-ilm, definisi ilmu, sumber-sumber ilmu, cumana ataupun apa yang menyampaikan tadi kepada ilmu, dalil itu sendiri dan lain-lain. Atau memang dibincangkan dengan panjang lebar. Malah kalau tanikan trace balik, di antara ulama yang panjang lebar lah mendefinisikan ilmu ni dan menggambarkan ilmu secara terperinci ialah Imam Al-Ghazali sendiri. Dia kalau tani trace lah dalam banyak kitab-kitabnya, perbincangan mengenai ilmu ni satu perbincangan yang sangat-sangat signifikan bagi Imam Ghazali. Artinya untuk mendefinisikan apa sebenarnya ilmu pengetahuan ni, apa sebenarnya ataupun cumana sebenarnya kita ni sampai kepada kebenaran dan cumana kita ni tahu bahawasanya kita ni itu benar-benar tahu dan bukan sekadar bertaklid ataupun sekadar ikut sahaja dan ta'asub kepada pendahulu-pendahulu kita ni. Cuma tu. Itu semua Imam Al-Ghazali antara yang pioneer lah perbincangan ni dengan panjang lebar dalam kita ni punya traditional education, Islamic education. So menarik pulang soalan itu. Artinya menarik soalan itu sebab terdapat percubaan oleh some scholars pada zaman ini untuk kononnya menyusun kembalilah kononnya metodologi itunya kononnya digelar sebagai Islamic methodology. Yes. Seolah-olah macam benda tu benda baru. Ataupun orang gelar as Quranic methodology dia, contohnya macam metodologi Quran, contoh. Seolah-olah macam benda tu nada, seolah-olah macam metodologi yang dipakai selama berabad-abad sebelum ni oleh para ulama kita itu bukan metodologi Islam ataupun bukan metodologi Al-Quran. Which is satu dakwaan yang sangat-sangat besar lah kan. Artinya adakah ketanikan mengatakan ataupun ia imply dakwaan atau imply yang ulama-ulama tadi sebelum ni diorang masih menggunakan pakai metodologi asing. Diorang bukan memakai metodologi Al-Quran. Sehingga kita ni terpaksa mengusai lagi dan merekonstruk balik metodologi itu kononnya supaya bersesuaian dengan metodologi Al-Quran ataupun metodologi Islam. Which is satu dakwaan yang besar lah. Macam mana pernah kau dengar pasal ni? Pernah. Pernah. Dan ya tak, macam aku sendiri kadang-kadangnya confuse barang ni. Kan? Macam masa ni di dalam membuat kajian apa tu kan, malar timbul perkara ni Islamic methodology, Quranic methodology, and everything yang membawa makna tu lah. Dan yang memberi terkejut juga sebenarnya ia somehow ada bertentangan terpulang. Sebahagiannya ada bertentangan dengan dengan turas. Macam apabila contohnya al-Imam siapa namanya ni An-Nasafi kan di dalam kitabnya apa namanya Qaid Nasafiyah kan di dalam yang paling awal disebut pasal nazariyatul ma'rifah ni kan sekali termasuk di dalamnya ialah apa namanya akal al-aqlu kan, tapi didapati di dalam beberapa penulisan masa ni yang mengatakan diorang menggunakan Islamic methodology ni akal itu dikebelakangkan
Terpulang. Dan diorang lebih menghadapankan Al-Quran dan Sunnah, which is sebenarnya bagus. Tapi untuk memahami Quran dan Sunnah itu berbalik jus mula kan. Ini begikulah. Ia partially lurus lah. Artinya dakwaan kononnya kembali kepada Quran dan Sunnah itu ataupun metodologi Quran dan Sunnah dan kononnya membalikkan semula metodologi pemikiran tadi kepada Quran dan Sunnah. Secara zahirnya dakwaan yang bagus dan dakwaan yang baik. Kan memanglah bila mana orang menggunakan sentimen Al-Quran, Islam, memanglah memang kita ni sebagai orang Islam memang kita ni dituntut sebenarnya kan juga. Tapi masalahnya ia mengandungi satu dakwaan yang sangat besar juga, iaitu dakwaan bahawa selama berabad dan bergenerasi berkurun-kurun dan ramai di antara para ulama kita ni yang indah menggunakan pakai metodologi Al-Quran atau contoh. Artinya macamnya si Bilal tadi, ya Imam Nasafi dalam ia punya kitab contohnya ia membuka dengannya Madarikul Ulumi Thalathatun, Al-Hissu wal Khabaru Sadiq wal Aqlunya ataupun Nazaril Aqli. Sumber ilmu pengetahuan itu ada 3. Yang pertama panca indera, yang kedua ialah khabar yang benar which is wahyu, dan yang ketiga ialah logik akal. Jadi kalau tadi lihat di sini Al-Imam An-Nasafi, dan ini sebenarnya bukan Imam Nasafi seorang lah yang menyebutkan cuma ni. Artinya malah boleh ditrace balik antara yang paling awal menyusun ini Imam Ghazali lagi balik semulanya kita ni. Artinya Al-Imam Al-Ghazali antara yang pertama menyusun perkara yang dinamakan sebagai Madarikul Ulum ni, yang dinamakan sebagai sumber ilmu pengetahuan ni. Dan akhirnya balik semula kepada 2 lah asalnya. Yang pertama ialah panca indera, artinya perkara yang dapat dicerap dan di-observe oleh panca indera kita ni. Dan yang kedua ialah logik akal. Terbina atas 2 perkara ni ialah yang selainnya, antaranya ialah Al-Quran. Artinya bukan maksudnya kita ni mengkedepankan akal dan panca indera, of course indah, tapi maksudnya cuma ni balik semula kepada soalan tadi yang awal sekali tadi, iaitu sebelum kita ni kan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai kita ni punya sumber kebenaran, perlu dulu untuk kita ni buktikan bahawa Al-Quran itu benar kalamullah. Perlu tadi untuk buktikan dulu benar bahawa Nabi Muhammad SAW itu ialah utusan Allah Ta'ala kepada kita ni. Sebab kalau indah semua orang boleh mendakwa benda yang sama. Artinya Musailamah Al-Kadzab pernah mendakwa yang ia menerima wahyu. Tapi cuma tadi kan membezakan, menjustify bahawa ada beza di antara Nabi Muhammad SAW dengan Musailamah Al-Kadzab contohnya. So ini yang disusun oleh ulama kita ni dalam ilmu akidah dengan susunan durang yang khusus satu. Mula daripada penerangan mengenai ilmu pengetahuan dulu, hukum akal dan lain-lain, baru masuk ke dalil kewujudan Allah Ta'ala dan sebagainya. Tapi poinnya di sini ialah durang mula dulu awal-awal dengan menyusun perbahasan mengenai ilmu pengetahuan itu. Sebab untuk kita ni membincangkan mengenai kebenaran ataupun untuk membuktikan kebenaran, artinya membuktikan kebenaran Al-Quran, tadi mesti ada kesepakatan dulu apa sebenarnya sumber ilmu pengetahuan yang membezakan antara hak dan batil ni, benar dan salah ni. Dan pernah juga aku dengar ilmu akidah itu ia berdasarkan keyakinan. Lurus, tapi keyakinan itu diperolehi daripada tunah. Apa? Artinya memang dalam akidah tadi dituntut untuk menghasilkan keyakinan, which is bahkan definisi ilmu pengetahuan itu sendiri di sisi ulama Ahlus Sunnah ialah al-idrakul jazim, pengetahuan yang berbentuk yakin, yang al-mutabiq lil waqi', yang bertepatan dengan realiti, dan andalil, daripada dalil. So kalau orang tu cakap akidah ni berdasarkan kepada keyakinan, lurus. Tapi soalan seterusnya ialah macam mana keyakinan itu berdasarkan kepada apa? Macam mana kita ni akan dapat keyakinan itu? Macam mana? Artinya malah kalau kita ni akan melihat cuma mana sebenarnya keyakinan itu. Imam Al-Ghazali nya keyakinan itu ialah apabila keyakinan kita ni itu mun dia datang depan kita ni seseorang yang mengakui itu utusan Allah,
dan mengeluarkan perkara-perkara yang bertentangan dengan sains contohnya terbang atas udara kayak contohnya Jadi tersaing. menjadi atas aing kayak contohnya ataupun menukarkan tongkat jadi ular kata dapatnya sekadar untuk membatalkan keyakinan tadi yang awal itu tadi akan terima. Contohnya macam hakikat bahawa 1+1 = 2 tu kan. Artinya tu yang dibagi contoh oleh Imam Ghazali sendiri. Artinya ataupun separuh daripada 2 ialah 1. Artinya fakta bahawa separuh daripada 2 ialah 1 tu pebaik orang tu datang arah kita ni mengatakan ani aku utusan Allah dan buktinya bahawa dakwaanmu tu salah ialah aku menukarkan tongkat ani jadi ular. Tadi anda akan percaya. Tadi masih akan memegang dengan keyakinan tadi bahawa 1+1 = 2. Tahap cuma tu sekali keyakinan yang dituntut dalam akidah tu. Dan keyakinan itu mesti berdasarkan kepada dalil tu. Contoh. Yes. Dan dalil itu sendiri melihat kepada maqam dulu, artinya melihat kepada peringkat-peringkatnya. Artinya dalam peringkat ketani membina dasar pemikiran. Artinya sebelum ketani akan membuktikan bahawa Al-Quran itu benar dan Sunnah itu benar, dan suruh apa? Sebab tu Imam Ghazali membalikkannya semula kepada 2 tu, which is panca indera dan logik akal. Okay. Macam tu. Dan menariknya dalam perbincangan falsafah moden ada sort of macam pertembungan lah di antara dua mazhab pemikiran besar dalam aliran pemikiran moden barat, which is rationalism, yang mengatakan bahawa logik akal ialah satu-satunya jalan untuk sampai kepada kebenaran, dan durang menolak panca indera. Dan lagi satu ialah empiricism, sebaliknya panca indera sahaja yang boleh mencapai kepada kebenaran. Logik akal indah. So apa yang dapat dicerap saja boleh membuktikan itu adalah benar. Jadinya macam mana dengan perkara-perkara yang ghaib kan? Confirm dorang dah menerima lah. Ataupun sekurang-kurangnya yang mengatakan dorang akan sampai kepada kesimpulan bahawa perkara-perkara itu indah wujud lah. Ataupun sekurang-kurangnya indah dapat dibuktikan kewujudannya. Tapi bila mana terlihat kepada manhaj ataupun gaya pemikiran Imam Al-Ghazali yang diambil daripada Quran juga, menariknya ia menggabungkan antara 2 perkara tu. Panca indera, yes, artinya panca indera merupakan suatu sumber untuk kita ni sampai kepada kebenaran. Artinya apa yang kita ni cerap dengan panca indera tu, contohnya macam kewujudan mikrofon yang berada depan tani masa ni awal ni, contohnya artinya pengetahuan kita ni bahawa wujud mikrofon depan tani masa ni awal ni ialah pengetahuan yang berbentuk yakin 100% confirm benar kan. Dan ada orang dapat orang mengguyang dan menggagarkan keyakinan tadi bahawa depan tani masa ni ada mikrofon. Sebab itu perkara yang dicerap oleh panca indera secara direct. Dan Imam Al-Ghazali juga mengiktiraf dan mengambil ataupun menyatakan bahawa salah satu sumber yang lain ialah logik akal juga. Sebab ada perkara yang berbentuk objek fizikal yang memang kita ni boleh cerap dalam panca indera. Tapi ada fakta-fakta ataupun konsep yang dapat dicerap oleh panca indera lah. Macam separuh daripada 2 ialah 1. Ataupun malah kewujudan diri kita ni sendiri. Kewujudan diri kita ni sendiri, yang menariknya ialah Imam Al-Ghazali ia mendatangkan contoh untuk perkara-perkara yang diketahui melalui logik akal pada asalnya, ialah kewujudan diri kita ni sendiri, ataupun kadang-kadang innate knowledge lah, perkara-perkara ataupun pengetahuan-pengetahuan asasi yang dimiliki oleh setiap orang berakal. Yang mana mun tadi fikirkan pada benar, artinya kalau tadi bayangkan ada seorang itulah, ia berakal, tapi ia buta, ia tuli, dan ia lumpuh seluruh badan. Adakah ia akan tahu bahawa ia dirinya wujud? Masih ia tahu. Artinya walaupun ia indah dapat mencerap kewujudan dirinya itu dengan panca indera, tapi ia tahu bahawa dirinya itu wujud. Dan itu diketahui dengan something yang dinamakan sebagai innate knowledge itu, ataupun dalam bahasa Arabnya al-ilmul badihiyat atau al-ulumul badihiyat, ataupun innate knowledge lah basically
perkara yang ada di minda setiap orang yang berakal tu. Cuma tu. So itu tu. Indah tahu apa dasar bagi pemikir-pemikir moden ni, pemikir-pemikir Muslim moden yang mendakwa diorang datang dengan satu metod yang baru. Kan? Diorang kira menyusunlah metod ni yang dinamakan dengan yang disebutkan tadi, Islamic methodology ataupun Quranic methodology kan. Kira apa dasarnya? Kenapa apa salahnya lah juga metodologi yang lama tu kan. Malah kalau kita lihat kepada pertembungan falsafah moden, diorang masih mengulangi satu perbahasan yang telah diselesaikan lama sudah kan. Artinya perbincangan itu baru berlaku pada abad ke-17 Masihi. Artinya Descartes, bila mula timbul Descartes and then John Locke, tema tu timbul perbincangan ni. Padahal berabad-abad sebelumnya perkara ni lama sudah diselesaikan oleh ulama-ulama kita ni, Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Al-Ghazali antaranya, dan diteruskan oleh seterusnya Imam Al-Razi dan seterusnya. So itu tu aku masih tertanya-tanya lah sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan Islamic methodology itu, ataupun maksudku apa yang dimaksudkan bila mana sebahagian daripada pemikir-pemikir Muslim pada zaman ini mengkedepankan something yang dinamakan sebagai Islamic methodology. Apa maksudnya? Adakah indah Islamic methodology yang sebelum ini? Kah cuman? Tapi kalau contohnya akulah membuat satu rangka yang sama sebenarnya dengan yang dibuat oleh Al-Ghazali, Al-Razi apa tu kan, tapi dinamakan saja baru. Itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Itu memang tidak ada masalah. Artinya itu sekadar kita ni mendevelop saja kan. Artinya kita ni menyusun balik dan mendevelop mengikut kepada rangka pemikiran ataupun cara susunan yang moden. Tapi dari segi isi masih sama dengan nama yang baru lah misalnya. Dengan nama yang baru contohnya. Tapi yang jadi masalah ni apabila dijatuhkan salah satu daripada komponen yang dibuat oleh imam yang sebelum-sebelum ni. Okay, tadi ambil sejarah ringkasnya 3 tadi sumber ilmu pengetahuan di sisi ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Setiap zaman berzaman, panca indera ada 3, panca indera, khabar yang benar which is wahyu, dan logik akal. Dan khabar yang benar ataupun wahyu tu cuma kita tahu ia benar, perlu kepada dalil logik akal dulu kan. Artinya true testimony which is khabar yang benar salah satu daripada sumber kebenaran dalam kita ni punya epistemologi lah. Okay. Tapi cuma nak kita ni kan justify kebenaran atau sana kan kita ni tahu khabar itu benar. Through something. So khabar boleh macam-macam. Khabar kan sekadar pengkhabaran dari seseorang kepada seorang yang lain. Tapi yang menjadi sumber kebenaran dalam epistemologi Islam itu ialah khabar yang benar ataupun khabar yang pasti benar. Okay. Khabar yang pasti benar cuma kita ni kan memastikan kebenarannya tu kan. So yet through proses logik akal itu juga. Artinya proses pendalilan akal yang memberitahu kita ni bahawa Al-Quran ini benar. Artinya tanpa ragu dan dengan penuh keyakinan 100% kita ni tahu bahawa Quran ini benar dengan berdasarkan kepada dalil-dalil rasional. Satu. So kita ni ambil 3 tadi which is panca indera, khabar yang benar dengan logik akal. Masalahnya ialah apabila diorang contohnya menggugurkan logik akal ni, yang mana aku rasa ini yang terjadi kebanyakannya. Artinya logik akal itu mula dikebelakangkan, ataupun diomit daripada keseluruhan sumber ilmu pengetahuan itu. Macam malah kuno diganti dengan 2 saja. Panca indera dan khabar yang benar saja. Wahyu lah, which is Quran dan Sunnah. Tapi logik akal dibuang secara langsung sebab dan malah dicela lagi contohnya. Dikatakan dulu selalu aku mendengar ni. Kalau agama itu berdiri dengan akal saja. Berdiri dengan akal. Artinya orang kafir yang profesor-profesor tu yang pandai-pandai tu mata sudah masuk Islam bah. Pernah dengar? Kacap.
Cuma lah kalau tadi dissect kan perkataan itu, ia nertalazum sebenarnya di antara terbinanya agama dengan akal dengan masuknya profesor-profesor dalam Islam itu. Kan artinya bagimu apa talazum di antara dua perkara itu? Ataupun kalau tadi kan apa tu namanya, dive lagi lah deep kepada sumber perkataan itu, rasa-rasanya kenapa seolah-olah ada talazum di antara agama terbina dengan akal dengan kemasukan profesor-profesor ke dalam Islam atau kira kalau kan profesor ni terutama macam yang pintar-pintar tu lah, macam kita ni apa yang kau sebut tadi yang 17th century apa tu, kan diorang membincangkan mengenai akal apa ni. Ita kalau tak diorang menggunakan akal atau kan diorang boleh masuk Islam lah. Kalau Islam itu terbina dengan akal. Tapi tadi jangan ambil yang profesor lah dulu. Tadi ambil Aristotle dulu lah. Yes. Kira among the greatest mind sepanjang sejarah lah. Tadi ambil dua lah, Plato dan Aristotle. Dan diorang yang memulakan this revolution lah. Awal-awal time Greek dulu. Apa tu namanya, revolution epistemologi dan filosofi ni. Kita ni katakan yang walaupun diorang itu pintar, tapi in terms of hujah diorang, hujah rasional diorang, ternyata ada kesalahan. Artinya tidak ada talazum antara agama terbina dengan akal dengan profesor-profesor itu mustahil salah. Artinya boleh masih Aristotle sebagai seorang yang pintar salah dalam pendalilan rasionalnya. Malah di point out lagi oleh ulama kita ni selepas itu. Dan semaju Plato, apatah lagi yang modern lah macam Descartes, John Locke. Lagi Descartes dan John Locke awal-awal sudah salah bila mana orang menghadkan sumber ilmu pengetahuan kepada satu. Dia Descartes menghadkan sumber ilmu pengetahuan kepada rasional sahaja, akal sahaja, dan menolak panca indera. Dan John Locke pengasas kepada empiricism, menghadkan apa tu namanya, sumber pengetahuan kepada panca indera sahaja dan menolak rasional. Artinya tadi akui dia orang pintar, tapi pintar is not semestinya lurus ataupun rationally lurus. Artinya paksa tadi bezakan antara dua perkara sini, rasional dan pintar. Orang tu boleh pintar tapi dari segi rasional ia salah. Itu tidak ada kaitan lah. Stephen Hawking pintar, tapi ia salah lah. Malah pendalilannya dalam mengatakan Tuhan itu tidak wujud sangat-sangatlah dangkal lah. Sangat-sangatlah dangkal dan boleh dikatakan dungu lah juga. Satu. Itu sejujurnya lah. Itu sejujurnya. Seolah siapa membaca punya buku on The Big Questions kononnya, sangat-sangatlah dangkal dan dungu lah. Walaupun dia pintar, tapi because pintar dia semestinya lurus. Itulah. Artinya yang kau kan cakap ialah walaupun menggunakan akal atau ia indah semestinya melahirkan orang itu lurus. Pasti lurus. Tidak, dia semestinya. Dan ia boleh salah. Which is dalam agama kita ni, seperti yang disebutkan tadi kan oleh Al-Ghazali apa tu kan, yang mendatangkan hujah akal ni sebagai salah satu cara untuk sampai kepada keyakinan. Artinya confirm tak ada garis pandunya tak? Confirm. Ini aku rasa satu perkara penting juga untuk membuktikan hujah akal yang dipakai oleh ulama-ulama kita tu lurus lah. Artinya ada guideline-nya. Memang. Artinya kenapa akal itu diiktibar sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan dalam Islam traditionally dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kerana ada guideline-nya lah. Artinya tidak dapat ditipu rasional ni, rational faculty ni, sebab ada punya garis pandu guideline-nya untuk tani tahu adakah sesuatu dalil akal atau lurus atau salah. Artinya antara satu stigma lah yang orang ada mengenai dalil akal ataupun rasional ni, cuma kan dia akan mengetahui lurus salah. Macam ada satu istilah dalam bahasa Arab namanya hadza aqlaq wa laysa aqlinya. Itu akalmu bukan akalku. Itu akalmu itu bukan akalku. Tapi kita ni mana ada namanya akalmu akalku. Sebab akhirnya
akal itu balik semula kepada beberapa pengetahuan asas yang dikongsi oleh semua orang berakal. Macam 1+1=2 dengan dengan mustahil berlakunya dua perkara yang saling bercanggah dalam masa yang sama kan. So sebab itu secara turun-temurun ulama kita ni menitik beratkan satu ilmu khusus lagi kan, yang namanya ialah ilmu mantik, which is satu penimbang garisan yang dengannya kita ni menimbang dalil-dalil yang berbentuk rasional. Dengannya tadi menilai. Artinya dengan macam mana contohnya tadi tahu Plato sama Aristotle diorang memang menggunakan dalil akal kan. Tapi ternyata diorang salah. Dan ulama kita ni lurus. Cara kita ni tahu dengan menyukat diorang punya dalil akal itu dengan penyukatan ni, which is mantik. Just mantik. Tidak ada benda yang ambiguous ataupun vague lah dalam dalil akal ni. Seperti mana stigma ramai orang. Artinya yang pernah aku dengar juga kenapa orang menolak dalil akal ataupun akal itu ya secara keseluruhannya. Ya sebab dia confirm benar kan. Dia dengan alasan tadi lah, dia confirm benar. Aristotle pakai akal je, salah. Plato pakai akal je, salah. Pandangan akal selalu tersalah. Kononnya lah. Tapi is that true kan? Cuma tu tadi boleh katakan Quran itu dia confirm benar juga. Sebab ajaran sesat banyak orang pakai ayat Quran. Yes kan. Artinya kalau tadi lihat kepada Mu'tazilah, Syiah, diorang pakai Quran kena pakai Quran. Malah ayat yang sama kita ni pakai, diorang pakai juga. Adakah tadi kan mengatakan Quran ni indah dapat dianggap sebagai sumber pengetahuan yang benar? Yang kita ni indah. Sebab dapat disukat benda tu dengan usul fikih kan. So sama juga dalil akal ataupun rasional ada pakai penyukatnya, which is mantik, yang mana mantik ni balik semula kepada something yang dikenal sebagai innate knowledge itu tadi, yang badihiyah. Yang badihiyah tu, yang pengetahuan-pengetahuan yang dikongsi sama rata oleh semua orang yang dianggap sebagai orang berakal. Dan balik semula kepada dua konsep asas lah, ataupun dua pengetahuan asas, which is secara ringkasnya 1+1=2 dan mustahil terjadinya dua benda yang bercanggahan dalam satu masa. Okay. So it's not ambiguous. Artinya dalil akal ni bukan ambiguous yang indah jelas. Semua orang boleh claim apa saja melalui akalnya. Kita ni tidak. Kalau orang tu claim melalui akalnya, cuba datangkan hujahnya dan dalilnya. Dapat tu disukat benda tu. Dapat kita ni trace dan dapat kita ni review dan kritik balik. Sebab tu akal dalam kita ni punya tradisi ulama kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai salah satu daripada sumber ilmu pengetahuan. Cuma tu. Okay. Berbalik ke tadi mantik kan, kita ni tahu ia diambil daripada Greek kan, daripada Aristotle kan. Dan ada satu pendapat mengatakan mantik atau hukumnya haram. Okay. So kalau macam tu, macam mana lagi ia dapat membuktikan dalil akli kita ni atau dalam tradisi keislaman atau dalam tradisi Islam ni lurus. Artinya kalau kita terima kata yang mantik atau haram. Ada orang cakap haram kan. So macam mana kita ni mendapat ni? Yang pertama sekali benarkan dia haram. Yang pertama sekali pendapat yang dipilih oleh jumhur, malah majoriti berhabis daripada ulama kita ni fuqaha, ialah mantik ialah harus satu-satu. Yang kedua, yang menjadi mahal niza ataupun yang menjadi topik perbincangan fuqaha ialah mantik yang khusus, which is mantik yang masih lagi ditulis dalam kitab-kitab falsafah Greek. Tapi ilmu mantik sepanjang sejarah, malah pada awal-awal kemunculannya pun sebenarnya sudah ditapis. Artinya kalau tadi melihat kepada sebab kenapa sebagian fuqaha mengharamkan mantik pada asalnya, tadi kan dapati sebab diorang mengatakan bahawa dalam mantik diorang membagi misal, diorang bagi contoh. Dalam contoh itu mengandungi akidah diorang yang sasat. Jadi hukum haram itu dijatuhkan ataupun diorang fatwakan berdasarkan kepada ketakutan yang ada orang awam yang indah pandai agama akan terpengaruh
akidah yang sesat tu yang disebutkan dalam misal tu. Misal okey. Tapi selepas itu ilmu mantik ni telah mengalami penapisan lah oleh para ulama kita ni, sehingga timbul mantik yang bersih ni kadang-kadang lah. Mantik yang bersih yang indah mengandungi misal-misal yang falsafah Greek itu. Misal-misal yang mengandungi akidah sesat falsafah Greek kan. Malah ditukar dengan akidah-akidah Islam, wujud Allah Ta'ala, bahawa alam ni ada permulaan dan lain-lain. So kalau tadi mengatakan bahawa hukum atau ataupun ikhtilaf lah fuqaha tu berkisar mahal nizaknya ataupun sumber sumber ikhtilaf itu arah masalah ataupun arah ilmu mantik yang terkandung dalam falsafah Greek, dan dengan penapisan itu ia terkeluar sudah daripada mahal nizak tu, daripada haram ataupun ikhtilaf halal dan haram itu satu perkara. Kemudian yang kedua lagi, kalau tadi kan main itulah, kalau tadi kan main lagi satu boleh juga jumhur mengatakan ataupun jumhur fuqaha mengatakan ia harus, malah fardu kifayah. Artinya hanya sekelumit kecil saja daripada para fuqaha yang mengharamkan ia, ataupun berdasarkan kepada dan dibuktikan juga oleh fuqaha seterusnya berdasarkan kepada beberapa gambaran yang kurang tepat mengenai ilmu mantik macam tu. So in the end kan, macamnya Imam Ghazali, mantik ni ia macam maths lah, tools saja. Ia neutral, ia mana ada ia mana ada bias macam tu. Okay. Sebab ia tools saja kan. Artinya zaman ni kita ni memakai research metodologi banyak daripada barat. Yes. Pembahagian kepada kualitatif dan kuantitatif contohnya, research method. Itu semua bukan daripada barat kan tu, bukan daripada diasaskan oleh orang kafir kan tu. Tapi boleh kita ni pakai dalam pengajian Islam ataupun kajian dalam ilmu-ilmu Islam contohnya. Maths contohnya. Tadi pakai juga dalam faraid contohnya. Adakah semata-mata sebab kalau dulu tadi lihat maths itu bukan daripada orang Islam sendiri. Malah diambil daripada kitab-kitab ataupun buku-buku terjemahan Greek juga kan. Sains terutamanya dia lahir, contohnya sains-sains Islam itu melainkan dengan mengambil daripada buku-buku falsafah Greek juga. Adakah semua itu kan ditolak secara pukal, secara general terus? Tidak. Sebab tadi tahu macam yang tadi bincang dalam episod pertama juga, cara peradaban Islam ataupun ulama kita ni berhadapan dengan nilai-nilai luar ataupun pengaruh-pengaruh luar itu ialah sebagai penapis, filter. Ia bukan sebagai penghalang. Sebab akhirnya Islam ini bukan agama yang tertutup kepada mana-mana development baru dalam ilmu terutamanya. Artinya malah Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyuruh kita ni untuk sentiasa mencari hak dan batil. Dan tools yang disebutkan dalam mantik itu bukan tools yang dicipta oleh Aristotle. Tidak. Aristotle sekadar menyusun balik sahaja proses berfikir yang basic, yang sebenarnya semua orang sebenarnya mengalami proses itu. Ada barang itu. Agaknya indah ditimbulkan secara indah sadar, subconsciously macam tu. So ia sekadar menyusun balik sahaja. Dan malah Aristotle ngambil dari siapa? Plato contohnya kan, dia kata ni. So Plato ngambil dari siapa? Okay, Socrates ngambil dari siapa sebelum itu? Malah ada pendapat sebagian ulama mengatakan ada kemungkinan bahawa ilmu mantik itu sendiri diambil daripada sebagian para anbiya. Sebab ilmu-ilmu cuma tu memang asasnya kebiasaannya daripada para anbiya. Contohnya macam maths, contohnya siapa yang pertama mengira, antara Nabi Adam kan yang pertama mengira. So tidak ada masalah sebenarnya, sebab akhirnya al-hikmatu dhalatul mu'min itu. Hikmah itu ialah orang barang yang ampai-ampai bagi para mukmin. Orang ambil dari siapa saja. So bezakanlah antara tools, kadar tools, mantik sebagai tools, dengan memasukkan nilai-nilai asing dalam agama contohnya. Atau of course dapatlah. Okay. So ini macam melarat sikit. kan kita ni pun boleh cakap pasal hujah akal. Jadi tiba-tiba masuk kepada kepentingan yang memantik sendiri. Artinya
orang yang cakap, sorry lah aku baru ni dah ngerti juga. Ada orang cakapnya, ini pentingnya ilmu mantik atunya. Apa tuhnya hayawan natik? Sikit-sikit hayawan yang berkata-kata. So itu salah satu kesalahfahaman bah. Sebenarnya berpunca dari kesalahfahaman sebenarnya. Syllogism ataupun kadang gelar as Aristotelian logic. Mantik ni. Hatta mathematical logics yang dipelajari pada zaman ini ialah sekadar satu versi mantik ataupun satu versi mantik Aristotle juga, cuma diganti dengan simbol saja. Siapa yang belajar mantik dan belajar apa tu namanya mathematical logic kan namanya, dorang kan dapat lihat tu dua-dua tu sebenarnya sama, tapi berbeza dari segi kalau mantik ataupun Aristotelian logic dorang memakai perkataan. Kalau mathematical logic dorang memakai symbols. Itu saja. Okay. Tapi sebenarnya asasnya sama. Sebab itu tu ya tools saja. Artinya benda yang menjustify satu-satu dalil akal ataupun rational punya argument itu lurus. Okay. Kira sekadar garisan lah. Sebab tu Imam Ghazali menggalar mantik banyak ni. Digelarnya sebagai al-qistas, al-mustaqim. Digelarnya sebagai mi'yarul ilm. Digelarnya sebagai mihakun nazar. Digelarnya sebagai apa? Wazan. Timbangan, sukatan dan lain-lain. Ini yang Imam Al-Ghazali gelarkan kepada ilmu mantik itu. Kenapa? Sebab itu tugasnya tu. Tugasnya adalah menjadi penimbang kepada dalil akal ni. Dalil berbentuk rasional ni. Untuk kita ni tahu bahawa rational faculty ni ataupun dalil rasional ni, ia bukan something ambiguous yang semua orang boleh claim apa saja mau. Yang menurut akal cuma ni. Akalmu tu awak contohnya, tu akalku cuma ni. Indah, ia indah relatif bah. Ia malah boleh disukat bah. Tidak salah tu, hujahnya cuma ni. Kenapa? Sebab dalam hujahmu kau cakap cuma ni, sedangkan sepatutnya bukan cuma tu dan lain-lain. Tapi kalau orang tu cakap itu bagimu ya, bagiku lain. Ini masuk arah anut ya, falsafah relativism dia lagi ya, which is okay. Masuk balik arah yang awal tadi. Artinya mengikut pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ni percaya bahawa satu, kebenaran itu wujud. Artinya ada benda yang hak dan ada benda yang batil. Dan yang kedua, selepas kita ni mensabitkan bahawa ada benda yang hak dan ada benda yang batil, artinya ada something yang dinamakan sebagai reality. Tadi percaya juga bahawa reality itu dapat dicapai. Dan dapat dicapai dengan 3 sumber. Yang pertama ialah panca indera, yang kedua ialah khabar yang benar, wahyu, dan yang ketiga ialah logik akal. Okay. So yang itu tadi, which is yang tersebar luas juga masa ni, relativism dalam epistemologi ialah orang yang percaya bahawa nada something yang dinamakan sebagai reality ni. Ada satu keyakinan. Ada satu benda yang benar lah basically. Okay. Ada reality lah. Reality ni something yang constructed loh. Kita yang construct reality sendiri. Ya, kenapa 1/1 benar? Sebab kita yang construct macam tu. Mentari construct lain 2/2 tu 1 boleh je. Bagimu. Contohnya. So bagiku salah lah ya. Contohnya. Okay. So itu relativism dalam berfikir ataupun dalam epistemologi, which is kalau dulu namanya sophistoiyah ataupun sophist. Dan sophist ni yang menyebabkan revolution oleh Socrates, Plato and Aristotle dulu. So masa ni pun dia tersebar luas lah dalam postmodernis punya punya pemikiran. Balik semula relativis ni dalam dorang punya pemikiran. Tapi kita ni tidak perlu ada seseorang yang namanya Aristotle lah untuk menyelesaikan. Tidak payah. Pasal kita ni sudah ada yang disusun, ya, kan? Sudah ada Imam Al-Ghazali, ada siapa, Imam Al-Taftazani, Al-Imam Iji, Al-Jurjani. Sabut saja, durang tu jauh lebih hebat sebenarnya kalau siapa yang benar-benar mengkaji dan melihat pemikiran durang. Jangan tak dulu secara mendalam lah, secara surface level saja. Akan dapat melihat bahawa kadar pemikiran durang dan kemahiran bis durang dalam berfikir jauh mengalahkan pemikir-pemikir moden yang besar itu. Macam Descartes, John Locke, Hume, Hegel, Spinoza, siapa sajalah yang boleh tani sabut daripada modern philosophers. Tani benar-benar secara jujur melihat dan membandingkan antara dua kelompok ini. Tadi kita ni punya mutakallimun daripada kalangan kaum muslimin ataupun ulama ahli kalam daripada kalangan kaum muslimin, daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan
pemikir barat yang moden, jauh sekali di antara dua tu, ataupun jauh lebih hebat lah dari punya tokoh tu sebenarnya. So basically segala perbincangan-perbincangan yang orang ditimbulkan oleh pemikir-pemikir moden, filosofer moden barat atau telah dibincangkan panjang lebar dan selesai batas sudah lah dalam dia punya tradisi. Itu masalahnya. Okay. Siok Siok pasal ni kalau aku bayangkan diriku yang dulu lah. Aku ni dalam podcast ni kalau aku membayangkan diriku saya. Okay. Indah dulu biasalah juga mendengar macam jangan tak ikut akal, kan? Jangan tak ikut akal atau kita ni ada Quran Sunnah. Okay. Tapi kadang-kadang di kita ni kan sebagai penuntut ni, kadang-kadang adalah juga kadang-kadang timbul rasa macam was-was itulah kan. Macam mana aku kan pastikan Quran ni lurus. Dululah pernah timbul aku kan. Alhamdulillah selesai je lah tu barang tu. Okay. Tapi macam dalam sunnah kita ni ada tradisi mustalah hadis lah. Ulum hadis. Kan kita ni ada namanya mutawatir, kan kita ni ada hadis ahad dia, marib dia apa. And somehow lepas kita ni bercakap ni, dapat ku kaitkan ya sama penghujahan akal tu juga. Kan? Macam mutawatir tu sendirilah. Kan? Artinya sebagaimana yang diklaim kan, yang dikatakan oleh pemikir masa ni, pemikir Islam masa ni yang mengatakan bahawa macam akal itunya bukan Islam, kan? Akal itu bukan Islam, bukan sesuatu yang Islamic lah, bukan sesuatu yang Islamic. Artinya macam ada some sort of contradiction sama tradisi keilmuan kita ni. Sama ada kita ni memahami Quran kan dengan usul fiqhnya. Artinya usul fiqh sudah secara automatik macam terbatal dengan klaim macam itu tu kan. Ulum Quran misalnya juga mustalah hadis kan, dan yang lain-lain. Kan? Artinya di sini yang kita ni cakap tadi tu menampakkan bahawa akal tu ia memang ada ia memang ada role yang signifikan lah dalam agama kita ni. Malah tidak ada satu pun ayat Al-Quran yang mencela akal, tidak ada. Artinya cuba datangkan satu ayat Quran sahaja yang mencela akal, mana ada? Langsung tidak ada. Malah disuruh pulang. Malah di antara penyebab orang-orang jatuh kufur dalam Quran ialah sebab diorang tu la yaqilun. Kan? Artinya diorang indah menggunakan akal bis diorang itu. Sebab siapa yang menggunakan akalnya dengan benar dan lurus akan sampai kepada natijah ataupun keputusan bahawa Islam itu adalah benar. Itu memang satu perkara yang dapat dijamin lah secara 100%. Okay. Bukan sebab bias, tapi malah memang macam tu adanya. Macam tu sebab itu dalam Quran mengatakan di antara faktor besar salah seorang ataupun orang-orang kafir atau kufur indah beriman kepada Allah Ta'ala ialah kerana diorang indah berakal dan menggunakan akal diorang itu. La yaqilun itu banyak diulang dalam banyak ayat lah yang menyebabkan faktor kenapa diorang masuk neraka, kenapa diorang kufur. La yaqilun, diorang indah berakal. Malah balik-balik di soal Allah Ta'ala, afala ta'qilun contohnya kan. Kalau berfikir kan. Yes. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayat kan. Artinya semua tu mengajak manusia ni menggunakan akal. Mana ayat-ayat yang melarang menggunakan akal? Mana ada? Langsung nada. Masya-Allah. Tapi itu tu sebenarnya itu tu contradict sentimen yang meremehkan dan merendahkan akal ni. Malah membakul sampahkan akal, peranan akal itu dengan realiti sebenar dalam tradisi keilmuan Islam itu sendiri. Sejak zaman berzaman. Artinya nama-nama hebat yang kita ni malah dengar tu, diorang sendiri advocate untuk menggunakan akal. Malah diorang sendiri menunjukkan lagi
Macam mana akal itu boleh membawa sampai kepada kebenaran. Dan balik semula kepada kaedah asal itu tadi, itu sumber ilmu pengetahuan dalam Islam itu sebab tu ia 3. Kan? Sebab tu ia panca indera, khabar yang benar which is wahyu dengan logik akal. Artinya ditaruh dalam tingkat yang sama. Panca indera, wahyu dengan logik akal itu. Sebab nada pertentangan langsung di antara ketiga-tiga tu. Nada. Okay. And satu lagi, ini mungkin para pendengar kita ni lah juga ada menghadapi perkara yang sama, kan? Apabila kita ni menerima macam satu second thought lah dalam sesuatu perkara, terutama sekali dalam akidah, kan? Luruskan ni, luruskan yang aku buat ni, salah ke apa ni? Kali yang biasa juga didatangkan selain daripada jangan tadi fikirkan tu, jangan ataupun apabila orang tu akan mendatangkan hujah akal tu yang terpakai akal tu Mu'tazilah tu kan, itu antara yang menjadi bangsa biasanya dalam hal ini ialah Mu'tazilah dan liberal. Dua ni selalu jadi bangsa lah. Jangan terpakai akal tu Mu'tazilah tu jangan terpakai akal tu, dikuasai syaitan tu contoh jangan tadi fikir-fikirkan, berselawat saja. Contoh perkara-perkara macam ni ia merosakkan kan, terpulang. Ya, umpamanya macam kalau ada orang bertanya cuma dengan sembahyang ni, jangan dipikirkan tu. Bawa berzikir saja. Indah, tadi mesti jawab juga kan. Contohnya ada orang tanya apa hukumnya sembahyang sambil menggerak-gerakkan kaki contohnya kali turut-turut. Jangan tadikan cakap, jangan tadi pikirkan tu. Bayanganmu saja tu. Bayanganmu saja ataupun atau godaan syaitan situ. Apa tu? Yang penting banyakkan berzikir saja. Tidak, sama juga. Artinya dalam hal-hal akidah, kita ni ada ilmu yang khusus yang telah disusun sejak zaman berzaman oleh ulama-ulama yang agung dan hebat untuk menjadi solusi kepada soalan-soalan macam tu. Kan, adakah kita ni kan membakul sampahkan semua tu dan sekadar mengatakan jangan tadi pikirkan dan bawa berzikir sahaja. Yang mana tu bukan satu solusi yang sepatutnya, ataupun sekurang-kurangnya boleh dikatakan itu bukan solusi yang diambil dan bukan solusi yang direkomend oleh ulama kita ni dalam tradisi keilmuan Islam dan tradisi keilmuan Ahli Sunnah wal Jamaah, dan malah yang menyebabkan kerosakan tu juga. Sebab bagi setiap masalah ada yang punya solusi. Masalah akidah solusinya dalam ilmu akidah, masalah fikih solusinya dalam ilmu fikih, dan masalah tasawuf solusinya dalam ilmu tasawuf. Kalau kita ni membagi solusi yang salah bagi masalah yang lain, artinya masalah A tadi bagi solusi B contoh, malah akan menyebabkan kerosakan kepada orang yang bermasalah tu. Salah channel. Orang tanya pasal fikih tiba-tiba suruhnya pulang berzikir contohnya. Orang tanya pasal hadis jawabnya dengan tasawuf. Indah ngam solusi itu. Bahkan disusun ilmu-ilmu Islam ni supaya ngam dengan subjek perbincangan ketika itu. Dan dalam permasalahan-permasalahan akidah ataupun syakwa sangka, keraguan yang timbul dalam masalah akidah yang disusun dan direkomend dan kalau doktor ni kira ubat yang dibagilah sejanya kita ni oleh para ulama kita ni untuk menghadapi masalah tu ialah ilmu akidah itu sendiri, ilmu kalam. Cuma tu jangan tak dibuang si ilmu kalam tu kan, tapi tidak, sudah disusun supaya solusi itu bertepatan dengan masalahnya kan. Ia kami dapat kerosakan lah memang. Artinya macam salah seorang daripada guruku dulu pernah cerita lah, artinya cuma di antara faktor lah cuma masuknya atheism. Dan ini perkara ini balik-balik sudah aku cerita lah. Aku cerita pasal ilmu akidah, memang aku cerita pasal cerita ni lah. Di antara faktor awal ataupun kemasukan awal pemikiran atheism dalam masyarakat Arab Islam pada zaman itu ialah apabila pemuda-pemuda Islam ni yang secara tradisionalnya pada time durang damit dididik dengan didikan agama. Cuma tu saja kan, artinya disuruh sembahyang, percaya kepada hari akhirat, ada syurga neraka, ada jin dan malaikat dan lain-lain kan. Hari durang dihantar belajar ke negara barat, dan di barat durang menerima satu kejutan lah. Kejutan sebab apa yang durang
belajari di sana jauh. Artinya malah bertentangan lah, bukan saja jauh. Tapi tu ada pertentangan lah. Okay. Ada pertentangan dengan apa nilai-nilai asal yang dorang pegang ketika dorang dididik dari itu. So dorang balik membawa 1001 persoalan. Sebab ia bertentangan, dorang tahu bertentangan. Tapi cuma ada penyelesaiannya ni. Itu dorang indah tahu tu. Itu dorang dah tahu. So dorang dengan penuh sangka baik, dorang mengaga kepada tokoh-tokoh yang dorang anggap beragama lah, imam masjid gitu, ustaz mengajar Quran gitu. Siapa sajalah, syekh ada yang berpakaian syekh contohnya. Bertanya mengenai permasalahan akidah lah, keraguan dorang itu. Benar kan ni cuma ni? Kenapa tadi mengatakan cuma ni? Kenapa akhirat tu benar? Contohnya, kalau sekiranya Allah Ta'ala tu adilnya, kenapa cuma ni? Dan lain-lain lah. Persoalan-persoalan besar dalam akidah yang orang valid lah soalan dorang itu kan, dan timbul daripada banar-banar kekeliruan yang terjadi di minda dorang, bukannya orang akan cari pasal. Dan majoriti jawapan yang dorang dapat ialah sekadar jangan tadi fikirkan. Berzikir, hatimu kotor. Artinya Inda menjawab lah masalah dorang atau? Indah. Dorang akan dorang datang dengan 1001 masalah. Dorang balik dengan 2002 masalah. Artinya bertambah-tambah lah. Masalah-masalah macam ni, kalau Inda diselesaikan kan, ia akan buat orang tu makin makin mungkin was-was. Pada awal-awal ia dapat suppress lah masih. Ia dapat kontrol lah. Ia suppress lah, macam ia Inda tahan. Yang kira berzikir aku contohnya dan lain-lain. Tapi awal contohnya. Tapi lama-lama bila mana ia berpusing-pusing di minda dorang sentiasa dan bertambah, ia akan sampai kepada satu tahap di mana ia akan melatup. Dan melatup itu ialah dengan dorang secara secara open ataupun contohnya dorang beritahu orang sekeliling dorang yang dorang itu sudah percayakan Islam itu sendiri dan menjadi etis kan, dan itu yang terjadi pada ketika tu di masyarakat Arab Muslim itu. Dan ini hasil yang kita ni kerosakan awal daripada mengemukakan solusi yang indah sesuai dengan masalah masalah akidah, tapi solusinya apa? Membagi zikir contohnya, yang mana ia indah menyelesaikan masalah tu. Ia sama macam itu tu, macamnya kita ni tadi dalam masalah fikih tadi nampak bahawa ia merepek mah. Orang tanya hukum contohnya, meminta fatwa. Apa hukumnya puasa? Contohnya, apa hukumnya puasa 6 di gabonan puasa qada? Jawapan kita ni yang jangan tadi fikirkan tu. Bawa berzikir contohnya. Indah menjawab soalan, kan? Dia menjawab soalan mah. Sama je dalam hal ni, which is sangat malang. Dan mudah-mudahan benda tu tidak terjadi lagi. Artinya tadi mesti sesuaikan dan selesaikan setiap masalah tu ngam dengan solusinya. Masalah akidah sesuai ataupun diselesaikan dengan sesuai dengan solusinya, which is solusi yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah yang disusun oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri. Okay. Dan pasal cerita tu tadi kan, ini aku terfikir sajalah. So adakah kemungkinan sebenarnya diorang itu salah tempat rujuk? Ya, ada kemungkinan juga. Kan macam ada kemungkinan soalan-soalan itu sepatutnya ditujukan kepada orang yang dalam bidangnya. Ya. Tapi disebabkan orang dalam bidang itu kurang ataupun nada. Ya, ataupun indah kuat, indah mencapai mencapai tahap yang sepatutnya. Dan boleh jadi sebab fenomena ini pun disebut dalam oleh Syekhul Islam Mustafa Sobri kan dalam kitabnya Tiara Muqaddimahnya. Ia menyebutkan fenomena ni oleh kerana kekurangan kekurangan ulama yang mahir dalam akidah. Dan ulama yang berkecimpung dalam akidah indah mahir semahir pendahulu orang dulu. Maka kerana itu telah tersebar luasnya pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan akidah Islam atau pemikiran atheism nanti itu yang difokuskannya Syekhul Islam Mustafa Sobri, dan itu ditulisnya pada debatah selepas kejatuhan Utsmaniyah, which is masih di awal abad ke-20 lah. Dan perkara tu dia mustahil berlanjutan selepas itu. Cuma tu. So memang itu antara kemungkinannya lah. Artinya durang salah tempat rujuk. Sebab itu tahu orang awam, durang akan membeza-bezakan di antara orang-orang agama kan. Dia durang akan melihat orang agama sebagai orang agama lah. Di mana durang akan jadi tempat rujukan durang dalam semua masalah agama. Dia kira masalah apa? Akidah, fikih, tasawuf. Sekali gaul terus itu durang hadapkan kepada orang agama.
Dorang mana mengenal, ataupun kebanyakan orang lah indah mengenal pembahagian-pembahagian dia. Jadi yang tanggungjawabnya itu arah orang agama itu sendiri lah. Untuk yang pertama sadar diri, contohnya Ia dalam bidang apa dalam misalnya? bidang apa, dan ia merujuk kepada bidangnya untuk persoalan orang itu, ataupun ia sendiri lah yang belajar. Ia tahu kurang dalam bidang itu dan ia tahu perlu, dan ia belajar cuma tu. Masya Allah. Lagi sekali walaupun jauh soalnya daripada yang first tadi. Ya. Tapi ini hampir lah dengan diri seorang talibul ilm. Ya. Kan? Ini macam salah satu tembakan dan saranan untuk fokus benar-benar berkorban jiwa dan raga dalam dalam mengambil ilmu agama ini, kan? Walaupun orang cakap ngalih, kan? Terutama masa ni lah, kan? Macam bidang matunya nadam bawa apa-apanya, ataupun payah dapat kerja. Payah dapat kerja. Bidang mata kan jadi guru mengaji saja tu nya. Lurus. Kan? Tapi indah. Lepas kita ni cakap ni kan, mungkin para pendengar kita ni lah juga ada dapat merasakan barang ni. Pasal aku dapat merasakan. Masya Allah. Pasal aku dapat merasakan macam ada kesedaran bahawa pentingnya kita ni membenar-benari ilmu agama tu, terutama sekali dalam area kita ni lah. Kan? Macam walaupun kedai aku misalnya, area aku fikih, tapi untuk mendalami ilmu lain, ilmu bahasa misalnya kan, aku ada kelemahan sana. So kurangnya area sendiri atau di benar-benar kan, walaupun bidang lain atau ambillah juga, jangan juga ditinggalkan lah. Ambillah juga sekadar mana yang dapat diperlukan, yang diperlukan untuk kita memahami juga dalam bidang kita ni itu sendiri. Pasal ilmu agama indah bukan something yang tercarai-carai kan sebenarnya. Artinya ia tercarai dari segi subjek perbincangan, tapi in the end setiap ilmu tu ada kaitannya dengan ilmu yang lain. Yes, betul. Macam fikih, macam mana kau akan faham fikih kalau kau indah faham nahwu saraf contohnya. Macam mana akan menemukan di antara fikih sebagai tuntutan dan perintah Allah Ta'ala kalau bukan dengan ilmu akidah juga, kan? Artinya Pak Serta ni mensabitkan dulu kebenaran Islam dan kewajipan kita ni sebagai hamba untuk taat dan patuh kepada Tuhannya. Dan baru tadi bincang soal fikih. Dan menarik juga, boleh balik menarik kan? Menarik juga pasal balik arah diri orang yang menjawab itu sendiri apabila sampai soalan kepadanya. So balik arah dirinya, sama dia akan sadar diri bidangnya. Dan ia jawab dengan setakat apa bidangnya tu, ataupun kalau indah ia akan passing kepada orang yang lebih mahir. Ataupun sekurang-kurangnya ia hold dulu. Tanya, dan ia jawabkan. Which is satu panggilan lah untuk para pendengar kita ni lagi. Panggilan haji. Kita ni menerima panggilan. Indah. Okay, ini macam panggilan juga kepada para pendengar kita ni, khususnya talib lah, student atau untuk kita ni bergabung lah. Kan? Synergize supaya apabila ada masalah yang berlaku di kalangan masyarakat kan, datanglah kita ni misalnya. Macam aku nunggu tahu kamu jawab ni macam mana ni. Kali yang aku tahu si Pulana ni dan ani bidangnya benar, so dapat ku passing kan. Itu tu community itulah, community dan connection yang rapat di antara student itu yang cuba dihidupkan dengan podcast ni. Ataupun tujuan asas daripada podcast ni kan untuk mengumpul dan synergize lah di antara student tu macam tu, supaya ngam tu bila mana ada connection dan yang rapat dan community yang saling kenal mengenali di antara students, dan segala masalah tu difikirkan bersama kan, dengan input masing-masing daripada bidang masing-masing. Dan kita ni tahu pada akhir zaman ni mungkin untuk mengaut ataupun untuk menguasai banyak bidang dalam masa yang pendek itu sangat-sangatlah hampir-hampir lah mustahil kan. So di antara alternatifnya ialah tu dengan bergabung, dengan saling diskusi satu sama lain. Nanti kita ni mengambil istifadah dan manfaat daripada satu sama lain, daripada madrasah yang lain contohnya. Dan itu di antara tujuan utama juga podcast ni dibuat, untuk mengarik
students daripada bermacam background yang belajar agama untuk berdiri dalam satu saf satu di dalam saf pertama menghadapi isu-isu yang mesti kita ni selesaikan mengenai masyarakat Muslim lah pada zaman ni. Walaupun tak ada orang cakapnya kamu tu masih muda, budak mentah, belum cukup makan sirap, kan? Tapi kalau banyak makan sirap dah tinggi. Tapi macam bagi ko, bila tah kita ni kan bercantum? Sepatutnya cantuman ataupun gabungan itu bermula daripada student sudah. Supaya bila kita ni membesar ataupun matang dalam ilmu itu bersama kan. So bila mana nanti kita ni mencapai kematangan dari dalam ilmu dan kita ni menyebarkan ilmu tadi dalam masyarakat dan kekuatan itu sudah terbina awal. Atau indah kita ni kan tema tu baru tahkan biasakan diri dengan orang lain kan, yang mana tu lebih jauh lah. Dan maybe juga kalau sudah berumur atau baru tagar galat sudah ba. Just share aja tu. So atau kita ni dah mau lah kan. Lebih baik dari awal lah. Terus kan. Dan apa-apa masalah yang dihadapi semasa zaman belajar atau yang masih tertutup lah kira-kira kan, dapat diselesaikan secara tertutup lah. Kalau tah sudah keluar nanti kan ke hadapan misalnya ke masyarakat apabila sudah berumur masalah-masalah macam mana tu apabila keluar untuk menyelesaikan, contohnya tersalah cakap ada masyarakat 100 orang paksa juga seorang ni untuk yang menjawab balik masalah terpaksa ia secara open dan apabila juga macam tu biasalah orang kita ni biasalah orang kita ni kan ia akan macam terus attitude so semasa student ni tak bisa kan orang bergabung kita ni berbincang dan berdiskusi awal supaya culture tu sudah dipupuk awal kan, terbiasa sudah benda tu. Dan sebelum orang membarah perbezaan itu arah orang awam satu yang mana akan menimbulkan kekeliruan yang lebih dahsyat. Dan itu kita ni nak mau. Itu kita ni nak mau. So mungkin itu saja kali. So kesimpulannya cuma ni lah. Tadi punya tajuk awal pasal peranan logik akal itulah dalam Islam. Artinya lagi sekali kaedah yang perlu dipegang oleh ketani sebagai tulabul ilm dan yang dipegang je oleh para ulama kita ni zaman berzaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah madarikul ulum salasatun. Sumber ilmu ataupun sumber yang menyampaikan tadi kepada pengetahuan atau yang berbentuk yakin dan bertepatan dengan realiti berdasarkan dalil itu ada 3. Yang pertama ialah panca indera, al-hawasul khamsah. Yang kedua ialah al-khabarus shadiq, khabar yang benar, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang kita ni tahu dan tadi sudah justify dan yakini bahawa confirm benar, mustahil salah. Dan yang ketiga ialah logik akal. Dan yang ketiga logik akal ni ditaruh selevel dengan 2 sumber yang lain itu. Sebab mustahil ada pertentangan di antara perkara-perkara yang qat'i, yang yakin dan pasti menurut akal dengan perkara yang pasti menurut Quran Sunnah ataupun macam indera. Dan lagi sekali kita ni akal itu bukan something yang ambiguous ataupun vague, something yang tidak jelas, something yang boleh orang claim suka-suka hati. Dalil akal ataupun rational argument atau ada ia punya guideline-nya, ada caranya untuk kita ni menyukat dan menimbang ia lurus atau salah. Sebab tu ia dijadikan salah satu daripada sumber ilmu. Dan yang kita ni meskipun orang tu claim, ia boleh claim ia menggunakan rational argument ataupun dalil akal, dia semestinya lurus. Perlu kepada timbangan itu juga kan. So di sini sekurang-kurang kita ni boleh faham at least daripada episod ini bahawa agama Islam tidak ada sentimen yang negatif terhadap penggunaan logik akal. Terutama sekali dalam mensabitkan ataupun mengukuhkan dan menjustify kebenaran Islam itu sendiri. Sebab kebenaran Islam itu kalau ataupun pada dasarnya kalau orang itu mula daripada ground zero, ia percaya Islam dan dia tanya,
cuma nak kata Islam itu lurus. Dan satu-satunya cara untuk kita sampai kepada atuk ialah dengan logik akal. Sebab tu dalam Quran balik-balik mengatakan afala taqilun ataupun durang tu la yaqilun, orang kafir tu la yaqilun. Sebab kerana durang indah mau menggunakan akal bis durang dalam berfikir dan mengamat-amati kejadian alam ini, tah yang mengakibatkan durang mengingkari kewujudan Allah Ta'ala ataupun mengingkari kebenaran itu sendiri. Contoh. Dan terutama juga untuk masyarakat kita ni masa ni, masyarakat muda lah. Kan ada beberapa orang muda yang sudah membawa fahaman yang indah lagi mau menerima Quran dan Sunnah. Okay. Ataupun diorang ada rasa sangsi pada Quran dan Sunnah. Artinya untuk menjawab orang macam mana ni kan, indah dapat semata-mata Quran dan Sunnah saja. Pasal diorang memang sangsi sudah pasal boleh dari bawahan, which is akal tu. Which is kita ni mesti justify dulu bahawa Quran Sunnah tu pasti yakin benar. Dan itu menggunakan dalil akal. Seperti mana yang tertulis dan telah disusun oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah zaman berzaman dalam kitab bis durang. Okay. So kena tu dia bagi stake lah daripada episod 3 ni. So macam biasa, any suggestion, comment ke apa, boleh directly DM ke Leluhur punya IG. And suggestion untuk topik pun kami alu-alukan. And sekali lagi hujah dan dalil akal itu membawa kita ni kepada kebenaran ataupun boleh membawa kepada kebenaran. So ini kritikan, bantahan dan lain-lain macam biasa, just shoot it kami. And kami juga kan buka NGL lah juga. Seperti biasa supaya to keep it anonymous. Pasal takut ada yang meluk. And jangan khawatir, you will never walk alone. And Victoria Concordia Crescent, victory through harmony. And glory nada. Aku saja kan. Mungkin ada lagi seorang nanti mungkin. Tapi setakat ini tak ada. Mungkin. Okay, so itu saja. Jumpa lagi insya-Allah di episod akan datang bersama dengan kami Bilal dan Ahyat di Leluhur Podcast. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.